الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة. أعوذ بالله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah hadis riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innar rajul la yakunu lahu 'indallahi al-manzilah fama yablughuha bi'amalihi fama yazalu Allahu yabtalihi bima yakrahu hatta yablughaha." Atau kama qala, hadis sahih rawahul Hakim. Seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia kata Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Nabi kata sesungguhnya satu-satu manusia itu Allah Subhanahu wa taala menetapkan kepada dia darjat, ada beberapa darjat, sekian bagian-bagian. Apa makna dia? Kita manusia, satu hari Allah Subhanahu wa taala meletakkan darjat, meletakkan target amalan-amalan yang perlu kita capai. Kita ambil contoh macam 100%. Tuhan bagi satu manusia, satu hari dia ni kena dapat 100% amalan. Dia buat semayang, dia baca Quran, dia bersedekah, dia buat amalan-amalan sunat, maka dia akan capai 100%. Tetapi dia kalaulah satu hari tu dia tak sampai 100%. Mungkin dia sampai 70%, dia sampai 60% sahaja amalan-amalan yang telah Tuhan letakkan kepada seseorang manusia itu. Bila tak sampai, Nabi kata fama yablughuha bi'amalih. Apabila tak sampai amalan dia tu sampai 100% pahala, fama yazalullahu yabtalihi bima yakrah hatta yablughaha. Tuhan nak top up juga, Tuhan nak bagi cukup juga sampai 100% tu Tuhan buat macam mana. Kalau nak harapkan kepada dia, dia tak buat. Dia selalu duk baca Quran, tapi mai hari tu dia tak baca Quran. Dia selalu duk sedekah, tapi mai hari tu dia tidak bersedekah. Dia selalu duk semayang sunat, tapi mai hari tu dia kelang kabut dengan kerja, dia kelang kabut dengan apa benda duk mai dekat dia, sampai dia tak ada nak semayang sunat, menyebabkan darjat dia tu tak sampai kepada target. Nabi SAW kata apa? Nabi kata apabila Allah Ta'ala nak bagi cukup juga, walaupun dia tidak melakukan amalan, tapi Tuhan nak bagi dia cukup juga. Cara dia macam mana? Nabi kata fama yazalullahu yabtalihi bima yakrah hatta yablughaha. Tuhan akan mendatangkan ujian, kesakitan, penderitaan kepada dia.
Bukan nak abang Tuhan tak suka kat dia, dah. Sebab kalau Tuhan datangkan ujian, Tuhan datangkan penderitaan, Tuhan datangkan satu benda yang dia tak suka, dia bersabar di atas ujian yang Tuhan bagi, maka grade ataupun markah dia akan sampai kepada target. Boleh faham tuan-tuan sekalian? Oleh itu, siapa-siapa yang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, kita jadikan hadis ni sebagai motivasi diri kita. Oh, aku sakit hari ni ni, mungkin ada amalan aku yang kurang. Lah ni Tuhan tengah duk tambah amalan aku. Bila kita diberi ujian, bila kita diberi kesakitan, kita tanya dada kita, tepuk dada kita, bahawasanya Allah Ta'ala sedang memberikan pahala kepada kita. Setiap orang yang diberikan ujian, penderitaan, pahala sentiasa mengalir untuk nak topak balik amalan-amalan yang dia tak sempat nak buat tu. Boleh faham tuan-tuan sekalian? Hari ini tuan-tuan sihat, hari ini kita sihat, hari ini kita boleh main ke masjid, hari ini kita boleh baca Quran, hari ini kita boleh solat berjamaah, kita buat. Ambil kesempatan ni kita buat. Pasal apa tuan-tuan sekalian? Mai satu hari nanti kita tak boleh buat. Bila mai sakit, bila mai ujian kat kita Tuhan bagi, kita tak boleh buat. Sekurang-kurangnya dalam masa kita tak boleh buat, kita bersabar dengan ujian ni, pahala sama macam mana kita duk mai lah ni. Tapi jangan waktu sihat kita tak mai, jangan waktu sihat kita tak peduli kepada agama, tapi bila mai sakit baru kita nak peduli. Tak sama pahala seperti mana orang yang sihat akan dapat. Hadis yang seterusnya riwayat daripada Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Kata dia, Nabi SAW bersabda, "Ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala hazanin wala adhan wala gham hatta syaukati yushakuha illa kafarallahu biha min khatayahu." Atau kama qala, hadis sahih rawahu al-Bukhari. Abu Sa'id radhiyallahu anhu, dia kata Nabi SAW bersabda, Nabi kata, "Ma yusibul muslim", tidak ada satu orang Islam min nasab, ketika mana dia ditimpa musibah. Satu orang Islam, kita manusia ni tuan-tuan sekalian, pasti akan ada benda musibat mai dekat kita. Musibat orang Penang yang sebut musibah bahasa Arab. Musibat ni dulu kata kat orang, hang ni betul-betul musibat betul. Kami tunggu hang lama tau. Dia kata kat saya rupanya. Wah, musibat betul ustaz ni dia kata, orang tunggu lama berhujan semua. Tuan-tuan, itu musibat tu orang Penang punya. Asal sama ya perkataan musibah dengan musibat tu sama. Cuma bah tu sebab kita guna ha di belakang. Kalau bat tu kita guna ta, tapi benda sama aja. Nabi kata apa? Nabi kata ma yusibul muslim, apabila satu orang Islam min nasab, tiba-tiba dia ditimpa musibah. Musibah ni makna apa? Benda yang dia tak suka. Tengah duduk elok-elok, nampak sihat elok-elok, tiba-tiba dia main sakit dada. Tak tahu pasal apa main sakit dada, sampai nak kena bawa ke hospital, sampai dia main macam tu, musibah. Tengah duduk elok-elok, tiba-tiba duk sakit orang, kok kaki ni, nak duduk, nak lipat kaki pun tak boleh. Itu musibah. Naik motor elok-elok, kaya nak kona main, tengok-tengok lori pula duk pergi sangkut dia pula. Motor lekat di lori, dia lekat di rebau. Kebetulan rebau ada belakang ni. Contoh musibah lah. Kan? Dan Nabi kata wala wasab, mai letih. Duduk letih tuan sekalian, dengar kerja letih, lepas tu balik rumah ni kira kepala tak kepala lena, letih. Dan Nabi kata wala ham, dia mai rasa bimbang. Dia mai rasa, orang kata apa, rasa risau. Wala hazan, dia mai rasa sedih. Dia menangis, dia tengok orang nampak kesian, dia menangis. Dia rasa sedih. Wala azan, dan dia rasa derita. Dia rasa sakit sangat dengan apa yang Tuhan bagi dekat dia. Bukan takat sakit luaran, hati pun dia sakit. Bila mai ke masjid, orang duk tengok satu macam. Bila mai ke masjid, orang duk kata kepada dia. Dia rasa azan, dia berasa pedih sangat dada dia ni. Pasal dia duk mengumpat dia duk kata dekat dia. Wala gham, dia berasa cemas. Cemas tuan-tuan sekalian. Hatta syaukah, sehinggalah dia tercucuk dengan satu cucukan daripada duri pokok.
yushakuha illa kaffarallahu biha min khatayahu. Jangan bimbang, semua benda tu akan dibayar oleh Allah Ta'ala dengan digugurkan dosa-dosa kita. Kita ditimpa musibah, kita diberi Allah Ta'ala letih, kita diberi Allah Ta'ala perasaan bimbang, kita diberi Allah Ta'ala perasaan sedih, perasaan sakit hati, perasaan pedih hati kita diberi Allah Ta'ala perasaan derita. Semua benda tu dibayar oleh Allah Ta'ala dengan kafarallahu lah, Tuhan menggugurkan segala dosa-dosa dia. Boleh faham tuan-tuan? Mai dia rasa bimbang, mai dia rasa cemai, mai dia rasa perasaan hak kita sebut. Tuan-tuan jangan bimbang. Semua benda tu Tuhan bayar satu persatu. Tuhan bayar sama macam manusia ke? Tak sama. Pasal apa? Pasal Tuhan bayar lebih daripada tu. Okay? Apa yang Tuhan nak bayar? Wallahu ta'ala alam. Yang pastinya kafarallah, Tuhan menggugurkan dosa-dosa yang kita buat. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam sebuah hadis yang lain riwayat daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ma yazalul bala'u bil mu'min wal mu'minatin fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqallaha wa ma alaihi khati'ah, atau kama qal, hadis hasanun sahih rawahu Tirmidzi. Daripada Abi Hurairah radhiyallahu anhu, kata dia Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata ma yazalul bala'u bil mu'min wal mu'minati fi nafsihi. Nabi kata ketika mana ada ujian, ada derita, ada bala yang ditimpakan ke atas orang-orang yang beriman, sama ada orang yang beriman tu lelaki ataupun perempuan, fi nafsih, yang benda tu mai daripada diri dia sendiri. Boleh faham tuan-tuan sekalian apa makna hadis Nabi ni? Nabi nak abang-abang, kadang-kadang kita ni orang duk pesan, orang duk bagi nasihat kita tak orang dengar. Orang duk kata jangan duk pi jalan tu licin, orang kata ni ambil jalan nak ni, dia kata peduli apa aku, dia pi tayar lagu serupa dengan ulang kena belah, tengok terbalik motor, dia jatuh hasil daripada perbuatan dia. Kalau orang kita kata apa tu, dia mati kata ke apa dia panggil apa, tak arti. Orang kata apa istilah tu dia kata kan. Orang kata jangan duk pi kot, pi juga. Orang kata jangan duk naik motor deras-deras, naik motor deras-deras juga. Orang kata jangan, orang duk pesan. Bila orang duk pesan, dia tak dengar. Tiba-tiba dengan kedergilan dan ketegaknya dia tu menyebabkan dia terima akibat dia. Tuan-tuan, yang kata Tuhan ni rahmat dan kasih dia kepada kita. Walaupun kita ditimpa musibah hasil daripada kedegilan kita, Allah Subhanahu wa taala tetap menggugurkan dosa-dosa kita. Kalau manusia ni yang padam muka hang. Ambil apa? Ambil habuan hang, dia kata. Orang doa abang jangan hampi juga padam muka hang. Itu manusia. Jangan kita duk compare di antara kita dengan Allah. Tuhan lebih daripada tu lagi. Walaupun Tuhan duk pesan dekat kita jangan duk buat benda macam ni, kita buat. Bila kita buat, kita ditimpa musibah hasil daripada kita sendiri. Pahala turun mai kat kita, Tuhan menggugurkan dosa-dosa kita. Itu Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Nabi kata mayazalul bala'u wa waladih. Tiba-tiba Allah Taala uji dengan anak-anak kita. Tuhan uji dengan anak perempuan kita. Kita duk pesan dekat dia suruh semayang, kita duk pesan dekat dia suruh tutup aurat, kita duk pesan dekat dia suruh buat baik, tiba-tiba tak edi. Ataupun kita terleka dengan depa ni. Kita terleka dengan anak laki kita, kita terleka dengan anak perempuan kita. Bila depa besar, depa duk jadi anak kusazali pula. Depa pula duk lawan pula dengan kita, tuan-tuan sekalian. Walaupun begitu, kita berharap kepada Allah, Tuhan menggugurkan dosa-dosa kita. Allahu akbar. Kita nampak tak benda ni? Jadi kita jangan tuding jari kat orang. Allah haji tu rajin duk pi mengaji, duk pi masjid apa semua, tapi hang tengoklah anak dia. Tak. Dia bersabar di atas kesalahan-kesalahan yang dia buat dulu. Dulu dia tak didik betul-betul anak dia. Dulu dia tak pesan betul-betul kat anak dia. Tapi lah ni bila dia duduk main mengaji, bila dia duduk dengan orang-orang bagus-bagus, depa duk tengok dia, depa duk pesan kepada dia, anak dia sudah derhaka kepada dia. Dia sabar di atas kederhakaan depa disebabkan diri dia.
Bukan disebabkan orang lain, sebab diri dia sendiri. Dia tak pesan dekat mereka, dia tinggalkan mereka, dia biarkan mereka anak-anak biar hidup sendiri. Sebab zaman lah ni dia duk fikir macam tu. Budak-budak lah bukan boleh duk kepung macam mana dulu. Budak-budak lah bukan duk boleh kongkong macam mana dulu. Budak-budak lah kena bagi kepada mereka. Mereka nak buat apa, mereka buat. Macam tu. Pasal apa? Pasal nanti besar, nanti mereka tak suka kat kita. Tapi kita silap. Kita tidak memberikan didikan agama. Kita tak jaga mereka betul-betul. Bila mereka besar, mereka lah menjadi anak-anak yang derhaka kepada kita. Hasil daripada kesalahlakuan kita. Kita yang silap. Tetapi Allah Subhanahu wa taala, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, hatta yalqallaha wa ma alaihi khati'ah. Allah taala sedang menggugurkan dosa-dosa dia. Anak kita tak puas hati kat kita, anak kita tak balik rumah, anak kita duk marah kita, anak kita jadikan kita sebagai hamba dia, kita bersabar. Pasal apa? Ni salah aku dulu ni. Akulah yang tak didik betul-betul anak aku. Tuhan menggugurkan dosa kita. Yang seterusnya Nabi kata, ma yazalul bala'u wa malih. Dan ketika mana ujian itu datang daripada harta benda kita ni. Dulu kita ada harta, kita duduk sombong dengan harta kita. Kita ada harta, kita duduk tunjuk kepada orang. Pamerkan harta kita. Kita buat rumah besar, kita beli kereta besar, kita duduk tunjuk kata kita ni banyak harta. Tiba-tiba kawak masuk main rumah kita, tuan sekalian. Dia masuk dia balas habis semua habis semua barang-barang kita dia balas, dengan kita pun dia balas. Tengok kita orang usah aku, dia kata usah lah, dia kata harta aku ambil, dia pijak kaki kita. Tuan-tuan, patah kaki kita disebabkan kita tunjuk sangat harta kita kepada orang. Walaupun begitu, yang turun pasal apa mungkin terkejut, pasal hang tak pernah main. Tiba-tiba nak main hujan lagu turun, dia pun doa, jangan tuan-tuan, yang tu baru sikit ujian Tuhan bagi kat kita. Mudah-mudahan mukadimah tu bagi manfaat kepada kita, insya-Allah. Baik tuan-tuan, kita buka kitab Muhimmah fi Ilmil Hadis. Muhimmah fi Ilmil Hadis. Kita duduk dalam muka surat. Muka surat apa? Siapa ada kitab Jawi? Lupa lah muka surat apa? Muka surat? 3? 3 tu zaman saya kecil-kecil dulu ni. 23. Kitab Jawi muka surat 23. Baik. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi'ulumihi fid darain amin. Baik tuan-tuan, buka muka surat 23. 23. Dia duduk di tengah-tengah, dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jumpa nah? Tuan-tuan tanda tak? Kuliah kita yang lalu iaitu pada 12 hari bulan 10 2020. Maknanya bulan 11 saya tak main. Waktu tu pasal nak rentah tak boleh. Kan? Nak rentah tak boleh. Baik, kalau kita Rumi muka surat apa? Pasal 78 Rumi muka surat 78. Baik, dan lagi mari kita tengok apa benda pula yang akan dibahaskan pada malam ni. Dan lagi sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia nak abang di antara ujian, di antara risiko, di antara benda yang perlu kita hadapi dalam perkahwinan ni. Tuan-tuan, benda kahwin ni bukan hanya seronok saja. Tapi kahwin ni juga kita nak kena tahu kita memikul amanah dan tanggungjawab yang besar. Bagi satu orang lelaki, dia nak kena pikul amanah isteri dan juga anak-anak. Bagi orang perempuan, dia nak kena pikul amanah apa? Amanah anak-anak dan harta suami dia. Begitulah juga dengan suami dia. Semua ada amanah, tuan-tuan sekalian. Siapa pun yang kata hidup atas dunia, dia ada amanah masing-masing. Ketika mana kita dihidupkan atas dunia, kalau kita tak kahwin lagi, kita tak ada amanah dengan anak bini, kita tak ada lagi, kita ada amanah dengan ibu bapa kita. Kalau kita dilahirkan, tiba-tiba kita, tuan-tuan sekalian, dalam keadaan yatim piatu. Kita mak kita meninggal, ayah kita meninggal, kita ada amanah dengan adik-beradik kita. Adik-beradik pun tak ada, kira lahir-lahir tinggal seorang-seorang ya. Dia pun tak tahu tak mana asal usul dia. Mungkinlah dulu ayah dia mungkin orang luar ke apa, akan main duk kerja di Malaysia ni, beranak-beranak, duit tak ada nak bela, lepas tu dia letak masjid bagi nyok ni. Orang pun ambil dia apa semua, orang ambil orang bela-bela dia, betul orang pun tinggal dia juga. Orang tak mau duk jaga dia pasal mungkin dia buah ke macam mana. Tak ada siapa.
Pak dia pun dia tak kenal, mak dia pun dia tak kenal, adik-beradik dia pun dia tak kenal. Adakah dia tidak ada amanah? Dia ada amanah. Amanah apa? Kepada diri dia dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagai satu orang Islam, dia ada amanah. Dia sebagai hamba, dia ada amanah kepada Allah Ta'ala. Maknanya apa tuan-tuan? Setiap manusia yang hidup atas dunia ni tidak dapat lari daripada amanah dan tanggungjawab. Tuan-tuan kena fikir yang tu satu. Okey? Baik, sabda Nabi SAW, barang siapa yang ada baginya satu orang anak perempuan. Nampak? Yang ni ujian yang Allah Ta'ala nak bagi kepada kita. Siapa-siapa yang ada anak perempuan, kan, kalau dulu, zaman jahiliah dulu ni, orang dapat anak perempuan, orang tak apa suka. Pasal apa tak apa suka anak perempuan ni? Pasal anak perempuan tak boleh nak buat kerja. Dulu zaman jahiliah dulu, mereka suka anak laki-laki. Bila main anak laki-laki ni boleh meneruskan warisan dia. Anak laki-laki ni dia boleh jaga dia nanti. Anak laki-laki ni tiang seri kuat sikit. Kalau anak perempuan macam kita hari ni, tuan-tuan sekalian, amalan jahiliah, perangai jahiliah tu duk ada sampai kita hari ni. Boleh anak apa? Anak perempuan. Disebut lagu tu pun serupa dengan ikan kalui pergi makan bunga raya. Anak perempuan. Bunyi pun lagu tu. Kalau kata anak laki, dia tak sebut laki, anak jantan dia sebut. Sebab jantan tu nampak rebau jantan tu. Anak apa boleh? Anak jantan. Dia sebut jantan tu dengan mata-mata tu. Serupa dengan keluar biji mata. Anak jantan dia kata. Oh, kemai anak jantan tu. Dia kata motor lah, kena pandai cara. Pergi tu pula. Kan. Allahu Akbar. Baik. Dia kata apa? Barang siapa yang ada baginya satu orang anak perempuan, maka diajarinya akan dia adab, dan membaikkan ia akan dia adab. Tuan-tuan, ajak anak ni dia habaq apa? Nombor satu, nak kena ajak. Habaq kat dia adab macam ni. Nombor dua dia kata apa? Dan membaikkan dia akan adab. Apa maknanya? Bukan takat hang ajak anak perempuan hang adab, hang pun kena tunjuk adab kepada dia. Boleh faham tak? Kita hari ni suruh anak kita main ke masjid. Kita pesan kepada anak kita yang pergi masjid malam ni. Aku nampak lain macam punya ramai malam ni ada kenuri apa kot. Ayam Peru, ayam Belanda ke apa dia. Hang pergi masjid. Pak tak pergi ke? Aku tak apa, aku duk pergi selalu dah. Oh tu. Anak kita namai ke tuan-tuan sekalian? Dia kona-kona mai, dia balas ayam Peru dia balik. Dia bukan nak main semayang dengan kita pun. Pasal apa? Pasal pak dia pun penyangak sobat dia. Tuan-tuan nak? Yang tu yang duk jadi tu. Kita duk pesan ke anak kita, aku nak hang jadi ustaz, aku nak hang jadi orang alim, aku nak hang jadi orang bagus. Tapi pak tak bagus. Kita duk marah anak kita, duk maki, kita duk marah anak kita, duk mengeluarkan bahasa kesat. Sedangkan kita sendiri duk keluar bahasa tu. Sedangkan kita sendiri duk tunjuk kepada dia benda yang tak elok, yang dia duk tengok kita daripada kecil sampai ke besar. Pasal itu dalam kitab ni Syekh ni kata apa? Dia kata anak perempuan, dia kata bila kita nak bagi adab kepada dia, nombor satu kita ajak, yang ni kakak tak boleh buat, yang ni kakak tak boleh buat. Kita kena habaq macam tu. Bukan takat kita ajak dia, malah kita juga tidak membuat perkara-perkara tu. Barulah betul cara memberi adab dan memberikan makan akan ia. Bagi makan yang halal kepada dia. Tuan-tuan, anak-anak kita kena bagi makan yang halal. Bukan takat bagi mereka halal kita haram. Kan? Kata ni duit ni bagi mereka makan. Duit ni duit apa? Duit ni tak boleh, hamba tak boleh makan, aku seorang boleh makan. Ada ayat. Ni duit apa ya? Ni duit kerja aku, aku duk buat kerja angkat simen apa semua. Hak ni duit aku pergi jual bewak jumpa tengah jalan tadi ni. Contoh lagu tu. Tak boleh. Maknanya hang bagi orang lain halal, hang pun kena halal. Kan? Boleh faham tuan sekalian? Baik, jadi bawa balik makanan yang halal kepada mereka. Sebab Nabi SAW dalam sebuah hadis tak ada dalam ni lah. Nabi kata apa? Kullu lahmin nabata min haram fannaru awla bih. Setiap daging yang tumbuh daripada benda yang haram, nerakalah tempat dia. Sebab tu anak hari ni tuan-tuan dia jadi liang. Anak hari ni tuan-tuan sekalian dia tak mau. Kadang-kadang dengan mak pak ni dia buat halal balai. Dengan ibu bapa dia buat indah tak indah. Tambah dengan agama. Allahu Akbar. Minta maaf sebutlah. Suruh semayang ni tak larat suruh dah. Tak larat rotan dah. Tak larat lah nak buat macam-macam lah. Bukan takat rotan kita beli di pasar malam Cina punya rotan tu. Kan? Tu pun tak mau sampai hancur rotan-rotan. Lepas tu kawan bawa balik ekor pari pula. Dia kata hama ekor pari. Mau duk tibai anak. Dia kata ekor pari dah. Kan? Ekor pari pun
pancok lagu tu ya pasal duk tibai kawan ni. Lah kali pi ambil area kereta orang hak tinggi tu. Kan kereta dulu, kereta Proton dulu, dia pi kepak hari Jumaat. Pi kepak tibai dengan hak tu pun tak dia apa. Dia jadi sakit je kat budak ni. Tapi budak ni tak mau juga. Pasal apa tuan-tuan sekalian? Muhasabah tengok kemungkinan harta yang kita bawa balik ada benda-benda yang haram. Ada unsur-unsur yang haram. Kita pergi buat kerja, tapi dalam kerja kita tu kita duduk mengulan, dalam kerja tu kita duduk pemohong, kita duduk klaim cara bohong. Tuan-tuan, benda-benda macam tu. Jadi itu yang kita bawa balik. Nabi kata apa? Fannaru aulabih. Daging yang halal, daging yang haram tumbuh, maka nerakalah tempat dia. Atas dunia dia akan jadi porak-poranda. Maka membaikkan ia akan makanannya. Maknanya cari makanan yang halal. Halal betul-betul bagi dia makan, tuan-tuan sekalian. Kan? Lepas tu pula kadang-kadang mak kita pula nak bagi cantik lagi. Kan dulu amalan-amalan orang tua dulu macam mana? Waktu duk menanak nasi itu, waktu dah basuh berai apa semua, lagi dia tanak nasi, dia ada baca apa semua sikit. Bacalah selawat ke, ya latif ke, baca ayat kursi ke. Tuan-tuan, tu dia. Kan? Hatta kalau tuan-tuan tengok ni, orang hak jaga betul-betul, dia duk basuh ikan ni. Dia dah buang perut ikan bersiang apa semua, duk basuh ikan tu sambil selawat. Kan? Kalau tak selawat, sekali mak nanti marah. Hang selawat ke tak lagi? Tak lagi mak selawat balik. Selawat tuan-tuan sekalian. Pasal apa? Pasal benda makan nak masuk dalam mulut kita. Bila masuk dalam mulut kita nak jadi darah daging kita. Kalau benda tu lekat tuan-tuan sekalian dalam darah daging kita daripada sumber yang baik, daripada pengharapan kepada Allah Ta'ala, tidakkah dia menumbuhkan anak-anak yang saleh dan salehah kepada kita? Benda ni nak kena fikir. Orang lah dia pakai masak ya. Kan? Cerita macam tu. Baik. Dan menyempurnakan ia atasnya daripada segala nikmat yang menyempurnakan Allah Ta'ala atasnya itu. Maknanya kita bagi kasih sayang kepada anak perempuan kita. Kita bagi kasih sayang kepada dia. Kita bagi benda apa dia nak selaku budak. Budak biasalah dia nak main-mainan. Budak dia nak main. Bagi semua tu kita bagi tuan-tuan sekalian. Pasal apa? Itu nikmat sebagai satu orang budak. Nescaya adalah anak perempuan itu baginya pada kanannya dan pada kirinya memeliharakan daripada api neraka Allah sehinggalah masuk dia ke dalam syurga Allah Ta'ala. Ini special yang Nabi SAW bagi. Kalau kita boleh jaga anak perempuan kita sampai tahap tu, kita pelihara betul-betul, kita halusi betul-betul, anak perempuan tu akan jadi pendinding kiri kanan kita daripada api neraka Allah. Anak perempuan inilah juga yang akan tarik kita masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Pasal apa habis Nabi habaq macam ni tuan-tuan? Pasal anak perempuan ni kadang-kadang ketegang dia lebih daripada anak lelaki lagi. Kalau dia ketegang tak boleh buat apa. Dia duk boleh turut, alhamdulillah kita follow dah. Sebab Nabi SAW pernah sebut yang kata perempuan ni dia dilahirkan dalam hadis riwayat Imam Bukhari. Dia perempuan ni diibaratkan seperti tulang rusuk yang bengkok. Tulang rusuk yang bengkok. Kalau kita duk nak bagi perbetul, kita buat keras sikit dia nanti akan patah. Tapi kalau kita buat tak tahu, duk buat lembut, dia akan bengkok sampai antara tu. Jadi makna dia apa? Sentiasa kita mengawasi khususnya anak-anak perempuan ni. Anak lelaki tak apa, tak ada masalah apa. Anak perempuan ni kita duk telefon kerap sikit. Telefon dia, mayang subuh ke tak lagi? Cuti ayah ke? Okey, cuti. Duk esok telefon pula, cuti. Duk tulisan aja cuti 3 tahun cuti. Rupanya duk kena pemohong betul aja. Tanya mak, tanya bini kita, tanya telefon apa bang? Telefon kakak tu. Mayang dah. Dah ada kata cuti 3 bulan cuti tuan-tuan sekalian. Bukan darah haid dah keluar tu. Darah apa kita pun tak tahu. Sebab tu tuan-tuan kena main mengaji. Bila ustaz duk cerita tentang haid, tentang nifas, tentang istihadah, tentang wiladah, kita nak kena tahu apa dia benda-benda macam ni. Yang kata haid tu berapa lama, kita kena tahu. Kita tak pernah ambil tahu benda macam tu, kita duk bagi orang perempuan ni tahu. Anak kita tanya kita, ayah, cik ni dah 15 hari 15 malam nak masuk 16 dah ni, tapi darah tak keluar-keluar. Darah tak berhenti-berhenti dia dah. Jadi macam mana? Hak darah ni kira macam mana, cik nak semayang ke tak? Darah keluar ke mana? Tu yang kata pak tu. Darah keluar ke mana? Darah keluar ke tu. Haid lah tu. Tu dia kata pak tu. Pak ni pun lebih kurang mabuk darah haid dia pun. Kena tahu tuan-tuan sekalian. Boleh faham tak? Darah nifas tu banyak mana? Kebanyakan kita hari ni yang kata darah, tuan-tuan tahu darah nifas tu darah apa? Lagu tak apa tahu. Darah nifas tu darah yang kepala terkena kipas.
Bukan dia. Darah nifas tu darah selepas daripada bersalin. Dia nanti akan main darah nifas. Dalam mazhab Syafi'i kita, paling lama dia akan keluar 40 hari, 40 malam tu paling lama. Ada riwayat kata 60 hari pun dia nanti akan keluar. Itu darah nifas. Tapi kebiasaan kita orang Melayu ni tuan-tuan, dia keluar dalam 20 hari, 15 hari, 25 hari. Dia keluar macam tu. Bila dah selesai darah nifas ni, dia sama macam haid juga. Maknanya dalam dia keluar darah nifas tu, dia tak boleh semayang, dia tak boleh masuk masjid, dia tak boleh pegang Quran. Tuan-tuan, dia macam tu. Kan, dia macam tu kriteria dia. Jadi bila kawan ni dalam keadaan darah nifas duk keluar, selalunya orang kampung kita duk panggil apa? Duk panggil dalam waktu pantang. Pantang tu, tempoh tu pantang. Anak dia dah berhenti 25 hari dah. Tanya mak dia, mak, cik darah dah berhenti dah mak boleh tak boleh cik nak mandi nak semayang? Lagi tak cukup 44 hari tak boleh dia tak? Oh, yang mak pun lagi tak cukup 40 hari tak boleh semayang. Hang kalau hang mandi, hang tahu dah syagi urat hang kembang urat pula. Tuan-tuan, 25 hari darah dah berhenti, tiba-tiba dia pergi lajak sampai 40 hari dia tak mandi wajib, dia tak semayang, dia kena qada balik semayang-semayang tu. Boleh faham tuan sekalian? Tuan-tuan faham ke? Tuan-tuan tak faham. Bagi orang perempuan dia faham, betul tak? Hang kira hang sudah aku mana aku nak tahu darah-darah ni tu. Darah wiladah, darah yang keluar ketika mana anak dilahirkan. Darah istihadah, darah penyakit, tuan-tuan sekalian. Hanya darah penyakit tu 15 hari darah dah berhenti dah. Lepas tu dia mai pula hari yang ke-16. Hari yang ke-16 ada darah istihadah, darah penyakit. Boleh faham tuan sekalian? Darah penyakit tu pun untuk budak-budak pun dia boleh keluar. Dulu Syekh Nuruddin dia pernah ada orang mai tanya dia, budak perempuan umur 3 bulan keluar darah daripada kemaluan dia, itu darah istihadah. Mak dia kata, amboi budak ni kecil-kecil dah keluar darah haid. Itu bukan darah haid. Darah haid ni pada ketika mana dia dah mula dia dah mula besar, dia dah mula balik, dia akan main. Itu cerita dia. Boleh faham tuan sekalian? Lagu tak apa nak faham ni. Pakai tak faham lah. Tak bah tu kita mengaji belan-belan. Dan tuan-tuan mengaji tak perlu praktikal. Boleh faham tak? Jangan duk praktikal pula, pasal memang kita tak keluar darah pun. Baik, muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu dia kata apa tu? Ingat, anak perempuan dia ketegak dia lain macam, kan? Jadi perbetui bagi elok-elok tu. Perbetui bagi elok-elok. Tapi anak perempuan ni kalau dia rapid dengan kita, Allahu akbar. Yang kata rapid dengan pak ni seronok, tuan. Kita bawa dia pergi merata, kan? Anak perempuan dia akan kenang kita. Itulah kelebihan yang ada pada anak perempuan ni. Dan lagi sabda Nabi SAW, tiada daripada seorang yang diberi rezeki akan 2 anak perempuan, maka memberikan kebajikan keduanya itu selama berbulan-bulan keduanya itu dengan dia, melainkan memasukkan oleh keduanya itu akan dia ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Yang ni Nabi nak encourage kita. Nabi nak bagi motivasi kepada kita. Siapa yang ada anak perempuan, hampa jangan bimbang. Anak perempuan ni lah yang akan membawa hampa masuk ke dalam syurga Allah Ta'ala. Boleh faham tuan sekalian? Kita tak kisah rezeki nak main kat kita, anak lelaki ke anak perempuan, kita tak kisah. Pasal apa? Pasal benda ni kurniaan Allah Ta'ala. Jangan duk pilih-pilih pula. Ustaz nak tahu dah anak saya 11 orang, saya 11 orang. Semua perempuan saya. Saya pun tak larat dah nak makan buah dadu. Makan buah dadu. Pasal apa? Pasal nak bagi keluar anak jantan ni. Tengok-tengok tak ada tunggui. Tak ada tunggui. Pergi scan tunggui tak ada. Dia kata anak perempuan juga. Dia kata, dia kata tak tahulah lagu mana. Saya teringin kau ustaz, bila saya mati nanti anak saya boleh jadi imam. Dah anak perempuan nak jadi imam lagu mana? Tuan-tuan jangan bimbang. Lagi banyak anak perempuan kita dapat, lagi cerah masa depan kita untuk dibebaskan Allah Ta'ala daripada api neraka. Boleh faham tak kan? Kadang-kadang ada anak lelaki pun tak boleh nak buat apa pun. Berapa banyak di kalangan kita, di masjid ni contoh dia, yang pak dia mati, anak dia boleh jadi imam untuk dia tak? Tak boleh pun. Kadang-kadang anak pun duk tunggu di luar ya, tak masuk semayang. Duk tunggu di van jenazah, nak angkat pak dia masuk dalam van dia. Semayang tak pun. Duk buat ramai yakut kubur tuan sekalian. Allahu akbar. Sedih. Sebab tu tuan-tuan, hari ni saya duk mai ke masjid Baganyok ni lama mana dah saya duk mai. Antara benda yang saya duk pesan yang tu, bila kita meninggal, kalau boleh kita sebelum meninggal kita wasiatkan kepada ahli keluarga kita, hampa dalam anak-anak aku ramai-ramai, aku nak seorang daripada hamba yang boleh imamkan aku ketika mana aku mati. Boleh faham tuan sekalian?
Saya lah ni kan buat temuduga, pra perkahwinan temuduga. Dia tak ada ceramah-ceramah dah. Dalam tu sajalah saya tanya soalan kepada budak-budak ni. Saya tanya, hang, kami ada 10 orang, kami selalu duduk buat 3 sesi. Satu sesi dalam sejam, jadi 3 jam lah kita buat. 10 orang habis, lulus, mereka boleh dapat CJ kahwin, lepas tu pergi kahwin lah. Tanya, ada soalan yang saya tanya. Kadang-kadang saya tengok, Allahu Akbar, rupanya sedih juga tengok orang Islam kita nak menikah, tapi main dengan agama dia ambil halal balai. Pernah tanya tentang syahadah, suruh dia syahadah, dia pun syahadah, tanya apa makna, tak tahu. Suruh baca Fatihah, tak dengar bunyi. Suruh baca surah Al-Ikhlas, tak dengar bunyi. Saya pernah tanya dia, tanya, hang cuba abang Ustaz, semayang jenazah berapa rakaat? Dia kata semayang jenazah 2 Ustaz, 2 rakaat. Hang bisa semayang ke? Tu kadang-kadang Ustaz. Kadang-kadang dia semayang jenazah mana saya pun tak tahu. Saya kata, hang ni pengikut ayah pin ke? Ayah apa pasal Ustaz? Semayang jenazah mana ada rakaat? Oh betul ke? Dia kata. Dia pula tanya saya, betul ke? Maknanya hang gelintung aku. Boleh faham tak sekalian? Oh, saya waktu jadi imam di masjid daerah Barat Daya tu, saya buat macam tu. Dia tengok-tengok kita, Ustaz, tolong jadi imam Ustaz. Saya kata, waris dia mana? Waris dia kata, tu saya Ustaz hang waris dah. Hang jadi imam. Kata, tak apa, saya duduk belakang, saya baca doa pun tak apa. Dah Ustaz, saya memang tak pernah jadi imam semayang jenazah. Memanglah pak hang baru mati ya, nak jadi imam ke mana? Tak apa, hang duduk belakang, aku akan duduk cover hang. Saya kata kat dia, hang jadi imam. Hang tahu tak macam mana? Dia kata, duduk ingat sikit-sikit. Berarti hang baca dulu. Saya suruh dia baca dulu. Dia pun baca lah takbir pertama baca apa, takbir kedua baca apa, takbir ketiga baca apa. Cantik, hang boleh jadi imam. Tapi saya duduk rapat dengan dia. Takut apa? Sekali dia rokok, jahanam saya. Kan? Hang rokok sekali punggah aku belakang tu. Aku nak kata subhanallah sekali hang kali. Awak Ustaz, hang mampu saya. Tak apa, kalau hang nak rokok, aku terajang bungkuk hang bagi naik balik. Kurang-kurang rapat dengan dia. Selamat lah. Tuan-tuan, kadang-kadang geng-geng USM pun belum tentu ikhlas. Betul tak betul? Sini panggil USM ke apa? Kau panggil apa? Panggil geng kepak. Depa panggil geng kepak belah Kedah. Pasal apa duk kepak ke tu? Kepak 4 kali. Kepak 4 kali depa panggil. Depa ingat ramah-ramah kat pergi semayang mayat ni. Kan? Geng USM, unit semayang mayat. Hak duk main unit semayang mayat ni pasal depa duk kena kuat daripada kampung ni 30 orang, kampung ni 30 orang. Hak mana telefon ni pula ni, telefon ni hang bawa main dalam ramai sikit. Kawan pula tanya, hang nak berapa lori? Berapa lori dia kata. Maknanya bawa USM ni dia kira bubuh lori belakang tu ya. Bila main ni depa 2 kali tengok tang pintu, pintu masjid Baganyok ni banyak kita, tapi tak ada pun 2 orang pergi tunggu tang tu, jahanam dah kita. Tunggu bersama envelop biru. Tak ada, bila tak ada semayang pun bismillah. Baca pun lebih kurang, angkat tangan berdoa pun kali kat kawan. Tak ada apa, tak ada apa. Maknanya hamai-mai saja Agak-agak tuan sekalian. Dia nak amin doa tu, amin dia ikhlas tak ikhlas? Yang tu cerita dia. Biarlah kita tak kuat depa mai sekalipun, biarlah hak mana duk ada ni, hak duk ada ni ikhlas. Hak duk ada ni, ini kawan kami. Jadi kami berdoa untuk dia. Pasal apa? Pasal dia kawan kami. Ikhlasnya kami berdoa kepada dia. Yang tu kita mau. Apatah lagi satu orang anak yang mendoakan pak dia, yang mendoakan mak dia. Sudah pastilah anak tu ikhlas kepada Allah Ta'ala. Takkan doa tu tak sampai. Nabi dah habaq dah. Nabi kata 3 benda yang akan sampai kepada orang yang sudah meninggal. Antara dia doa waladin salihin yad'ulah. Doa anak yang soleh yang mendoakan dia. Kalau dia angkat tangan baca dalam bahasa Melayu sekalipun, ya Allah ampunilah mayat pak aku, Tuhan terus terima. Tuan-tuan sekalian, ini masalah kita hari ni. Anak kita tak berdoa kat kita. Anak kita duk teriak di kubur ya. Dia duk kira korek liang lepas tu tanam lagu tu ya. Allah, rugi sangat-sangat kalau kita dapat anak yang macam tu. Boleh faham? Balik mau duk bubuh dalam grup. Tentu ada grup kan? Grup tu ayah lentang pun ada dalam tu. Grup tok mak karaoke ke apa dia panggil orang tu kan? Kan grup apa tu? Tekan voice tu. Cakap, jangan duduk apa nama ni, jangan duduk type. Sagi type dia pergi jadi kod lain. Tekan. Assalamualaikum anak-anak ayah. Tadi ayah dengar kuliah, Allahu Akbar. Ayah teringat tiap-tiap ustaz kata tu. Ayah tak lama lah. Mungkin ayah tak lama. Lah ni ayah nak salah seorang daripada hamba tolong jadi imam kat ayah ketika mana ayah dah meninggal. Yang tu sudah. Lepas tu left group. Allahu Akbar. Left group, anak add balik masuk. Awak pak left pasal apa? Dah aku berasa aku macam nak mati dah. Hang left, hang tarik aku balik, aku berasa hidup balik dah. Kan?
Tuan, buat lagu tu. Anak dia akan tersentuh. Hak mana duk kalut dengan kerja, dia nanti akan tepuk dia, ya Allah, pak aku duk berasa macam tu, aku tak mengaji betul-betul. Tuan, macam tu aja. Kan? Kalau lepas kata tu, tengok anak yang remove kita. Bukan kata kita left, anak yang remove kita. Dia kata tak guna betul. Pak duk cerita bab mati, pak nak cerita bab kenduri kahwin ni, jahanam kita. Kan? Boleh faham tak sekalian? Baik, sikit lagi. Saya mungkin nak berhenti awal sikit. Dan dia kata apa di sini, tuan-tuan? Dan lagi sabda Nabi SAW, barang siapa yang ada baginya 2 anak perempuan ataupun 2 saudara perempuan, dia ada adik perempuan, dia ada kak perempuan, jaga elok, tuan-tuan. Adik perempuan dan kak perempuan. Pasal apa? Pasal dia nanti akan jadi wali. Kalau pak dia tak ada, kan? Tu adik kandung dia, tu kak kandung dia, pak dia dah tak ada dah. Jadi siapa nak jadi wali? Dia jadi wali. Bila dia jadi wali, tuan-tuan sekalian, dia kena jaga adik perempuan dan juga kak perempuan. Kadang kita tak jaga. Kak kita nak jadi apa, jadilah. Adik kita nak jadi apa, jadilah. Kita duk kira keluarga kita. Itu adalah salah, tuan-tuan. Kan? Itu salah. Baik, dia kata apa? Nabi kata apa tadi? Barang siapa yang ada 2 anak perempuan ataupun ada 2 saudara perempuan, dia tak ada anak tapi dia ada adik perempuan ataupun dia ada kak perempuan, maka memberikan kebajikan ia kepada keduanya selama bertaulan keduanya itu dengan dia, nescaya adalah aku, kata Nabi SAW, dan dia di dalam syurga seperti kedua-duanya ini. Dan mempacakkan Nabi SAW ia antara sekalian jarinya tangan yang mulia itu. Nabi kata apa, tuan-tuan? Nabi tunjuk yang kata fi'al, yang kata perbuatan Nabi, af'al Nabi itu Nabi tunjuk. Nabi kata ni, hampa ingat elok, siapa yang ada 2 anak perempuan, hampa jaga elok anak perempuan ni, hampa makan hati banyak dengan anak perempuan ni, walaupun dia buat perangai macam mana, hampa tetap mendoakan anak perempuan. Hampa ada 2 orang adik-beradik, hampa ada 2 orang adik, hampa ada 2 orang kakak, hampa jaga mereka elok-elok. Nabi kata apa? Selama hampa bertaulan, selama hampa baik, hampa jaga, hampa sabar, aku dan orang yang sabar, hampa yang sabar, akan berada dalam syurga seperti ini. Nabi kata, Nabi tunjuk jari dia. Seperti ini ni makna apa? Maknanya kita akan rapat duduk bersama dengan Nabi SAW. Boleh faham tuan sekalian? Siapa ada anak perempuan, siapa ada kak ataupun adik perempuan, jagalah elok. Itulah harta kita yang masih ada. Mereka lah sebagai pengganti ibu dan ayah kita. Pak kita meninggal dah, mak kita dah meninggal dah. Pada siapa kita nak menumpang kasih kalau bukan pada kak kita? Pada siapa kita nak menaburkan kasih kalau bukan pada adik perempuan kita? Biarlah mereka menjadi milik orang sekalipun, tetapi hubungan darah, hubungan wali itu tidak pernah terputus, tuan-tuan. Dia tetap kak kita, dia tetap adik kita, walaupun dia menjadi suami orang. Boleh faham tak? Cerita dia macam tu, no? Sebab Nabi dah habaq, Nabi bagi jaminan, siapa yang jaga mereka ni, dia akan bersama dengan aku di dalam syurga seperti ini. Nabi pacakkan 2 jari dia, Nabi tunjuk macam ni akan duduk dengan aku. Dan lagi sabda Nabi SAW, barang siapa ada baginya 3 anak perempuan atau 3 saudara perempuan, ni dia mula naik dah ni. Mula naik. Tadi 2 orang, ni dah mula naik jadi 3 orang. Siapa yang ada 3 anak perempuan, ada 3 saudara perempuan, maka sabar ia di atas kesusahan mereka itu. Maknanya apa, tuan-tuan? Susah. Nak bela mereka susah, nak jaga mereka ni susah. Sebab anak perempuan dia tak macam anak lelaki. Anak perempuan dia kena bagi seluar kat dia, selesailah. Anak lelaki dia kena bagi seluar, selesailah kat dia. Anak perempuan tak, dia nak kena bagi seluar, nak kena bagi seluar dalam, nak kena bagi apa lagi, tuan-tuan. Dia ada aksesori lebih daripada anak lelaki. Tidak betul. Anak lelaki dia mudah aja. Dia pakai kain pelikat tu mudah. Okey dah, walaupun baju tak pakai. Anak perempuan bolehkah kita bagi pakai kain batik aja baju tak pakai? Tak boleh, tuan sekalian. Jadi benda tu agak susah sikit. Kos tu tinggi sikit daripada kita nak jaga anak perempuan, nak berbanding kita nak jaga anak lelaki-lelaki. Itu satu. Yang kedua susah ni apa? Daripada segi perangai. Perangai. Anak lelaki ni kira tak dengar, kita godam dia ya. Anak perempuan kita nak godam pun tak apa nak syok ya. Pasal dia anak perempuan, dia lembut tuan sekalian. Jadi tentu dia agak susah sikit. Tapi Nabi kata apa? Maka sabar ia di atas kesusahan mereka. Kita sabar di atas apa yang dibawa oleh anak perempuan kita, dan di atas kedukaan mereka itu. Maknanya kita ni duduk makan hati banyak dengan anak perempuan kita, dan kesukaan mereka itu ataupun anak perempuan kita ni, tuan sekalian, dia suka benda yang kita tak suka.
Dia suka benda yang kita tak suka, dan benda tu bertentangan dengan naluri, bertentangan dengan agama kita. Kita sabar, jangan duk bagi kepada dia. Nescaya memasukkan akan dia oleh Allah Subhanahu wa taala ke dalam syurga dengan kelebihan rahmatnya akan mereka itu. Nampak? Maknanya Tuhan bagi rahmat kepada kita, lagi kita duk boleh bersabar dengan anak perempuan. Dan sembah satu orang lelaki-lelaki, dia kata. Tiba-tiba sahabat mai tanya Nabi SAW. Sahabat kata apa? Sembah satu orang lelaki-lelaki dan dua orang perempuan. Dia mai tanya, ya Rasulullah, macam mana kalau dua orang perempuan? Macam mana kalau anak perempuan dua orang, macam mana? Tadi Nabi kata 3 orang, tapi saya ada 2 orang saja. Ya Rasulullah, adakah seperti yang demikian itu? Nabi kata, dia tanya Nabi, kalau 2 orang macam mana? Maka sabda Nabi SAW, 2 orang perempuan itu seperti itu juga. Nabi kata sama. 2 orang pun sama. Nabi kata, walaupun aku sebut 3, tapi hang ada 2 orang anak perempuan dia. Sama. Kalau hang sabar, kalau hang jaga elok, walaupun ujian duk mai ke hang jaga elok. Hang tak pernah give up. Hang tak pernah rasa berputus asa untuk nak jaga anak-anak ni. Tuan-tuan, macam itulah ceritanya. Abang-abang, walaupun buruk macam mana pun anak kita, walaupun teruk macam mana pun anak kita, walaupun ketegak macam mana pun anak kita, dia tetap anak kita. Jangan kita give up, jangan kita berputus asa dalam mendidik mereka, tuan-tuan. Pasal apa? Pahala duk mengalir mai kat kita. Pahala mai mengalir. Tuhan tahu dekat mana kita mampu nak jaga anak kita. Sebab tu Tuhan uji kita. Anak kita ketegak sungguh, tuan sekalian, ketegak ya Rabbi. Kan tak macam anak orang lain. Kan anak jantan kita, oi ketegak. Lori lalu dia boleh tahan lori, lepas tu lori berhenti dia lari. Tahu ni. Lepas tu driver lori keluar jumpa kat aku, mampus hang. Dia pula duduk lautan tu, dia taram pula. Tak apa hang, tunggu sudahlah. Lori tu sudah berhenti di kedai bakso, pergi makan mi udang apa semua, dia pergi pelan-pelan dia buat macam mana, terbalik lori tu. Tayar yang naik kuat atas. Kata sungguh budak ni memang ketegang sungguh. Allahu Akbar. Tuan sekalian, dapat jenis macam kita tak larang nak godam, bukan takat kita orang lain pun duk godam. Awak lah teruk sangat, hampir duk jauh, kita halau. Jangan duk halau dia. Sebab Tuhan sedang menguji kita. Mungkin kita lagi teruk daripada dia. Tidak sekalian. Yalah, Tok Imam duk semayang geram tak Tok Imam punya bazar, pergi ambil getah duk pergi tembak pula Tok Imam pula tengah duk sujud waktu tu. Tak beradui Tok Imam tu. Waktu musim musim bulan Ramadan. Kan? Waktu tu zaman dululah, tak ada lagi ni kaca-kaca ni apa semua ni. Kan semayang tarawih hantar sekalian, dia pergi main mercun katak di luar tu. Tahu mercun katak? Zaman tuan-tuan ada mercun katak ke? Katak ya ada, mercun tak ada. Dia pergi main mercun katak. Macam mana mercun katak? Lompat pergi masuk dalam masjid, masuk dalam kain Tok Imam, berterabak lari pergi habis. Allahu Akbar, bergaduh habis. Pasal apa? Pasal dia punya pasal dah, yang kata budak ni. Oh, bila dia besar, dia tahu macam mana ketegangnya anak dia, macam manalah dia dulu ni. Boleh faham tak sekalian? Baik, macam itulah cerita dia. Baik. Kemudian dia kata apa ni? Maka sabda Nabi SAW, masa sabdanya Nabi kata apa? 2 orang perempuan itu juga, maknanya 2 orang pun sama juga. Maka sembah ia pula, atau seorang perempuan ya Rasulullah. Dia kata ya Rasulullah, kalau seorang macam mana? Tadi kata 2 dapat pahala macam mana 3 tadi? Kalau 2 orang apa kalau 1 macam mana? Maka Nabi SAW jawab, Nabi kata apa? Adakah seperti yang demikian itu? Nabi kata sabdanya, atau seorang perempuan seperti yang demikian itu juga. Satu orang perempuan pun dia nanti akan dapat pahala macam mana dia ada anak perempuan yang ramai. Anak dia apa? Kalau hang ada ramai, hang sabar. Sama juga kalau hang ada seorang, hang sabar dengan anak perempuan hang, pahala akan dapat sama juga. Dan lagi sabda Nabi SAW, barang siapa yang mati yang ada baginya 2 anak yang kecil. Ni dia main cerita pula tentang mati waktu kecil. Kan kadang-kadang tuan-tuan sekalian, bila mati waktu kecil ni, kita duk berasa tak apa nak seronok. Macam mana jadi kepada siapa? Pemain bola Kedah, pemain bola JDT dulu Kedah kan? Apa nama dia? Syafiq Ahmad. Mana kaki bola dia tu? Anak dia meninggal kan? Kecil kan? Anak meninggal dengan mak mentua ke apa tuan? Oh, ramai orang yang terharu. Dalam ramai-ramai itu pun ada orang yang duk pergi sebut benda tak elok apa dah. Yang Tuhan pun budak tu baru berapa bulan, bagilah hidup Zat. Hang pandai pula duk mengatuk Tuhan pula. Hang siapa dia? Mak andam ke apa ke?
Nampak tuan sekalian? Dia jadi lagu tu. Dah lah, aku bukan nak kata kat Tuhan, tapi aku berasa tak patut sangatlah Tuhan pergi ambil dia. Dia kata ni Tuhan ni tak mau ambil orang tua ni, dia tunjuk kita pula duduk di rumah. Hak ni hidup lama dah menyemak dunia, hak ni tak mau ambil, dia pergi ambil budak tu buat apa? Kita berkata apa kena guna aku. Kan? Duk kata kat kita pula. Ada tak ada tuan jenis tu? Ada. Allah, tak usahlah. Kecil ke besar ke, kalau Tuhan nak ambil, Tuhan ambil. Tuan sekalian. Baik. Jadi barang siapa yang ada anak kecil, bila dia meninggal, tuan-tuan sekalian, kita tengok atas dunia macam musibah. Tetapi bagaimana pula ganjaran dan pahala yang dia akan dapat di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah tahun depan kita akan sambung. Boleh faham lah? Tahun depan kita akan sambung. Tonton tanda dan sabda Nabi SAW, barang siapa yang mati yang ada baginya dua anak kecil. Okey, kita tanda dekat tu. Dan datang dan lagi sabda Nabi SAW. Baik, tuan-tuan sekalian, alhamdulillah hari ini pun nampak ramai lain macam hari ini. Adakah disebabkan ayam Peru yang telah memanggil tuan-tuan? Tak apalah, bukan pasal itu saja melawak. Saya duk main sahabat di belakang tu, dan juga ada, saya tengok ada orang duk berniaga, nampak banyak juga duk berniaga apa semua ni. Tuan-tuan bantulah orang berniaga tu. Kan? Dan juga ada sahabat juga, dia ada buka satu kaunter untuk wakaf. Siapa yang nak wakaf sekolah rendah Islam di Sungai Petani, di Sungai Petani, mereka memerlukan sedikit dana, dan itulah di antara jariah kita. Jariah kita. Orang Baganyok ni, tahulah saya duk dengar cerita Pak Su lah, duk dengar cerita ni, kata orang Baganyok ni kalau dengan buat baik ni, kira tengah malam pada bangkit pergi bayar duit. Tuan-tuan jangan memalukan saya. Saya tak main dah tahun ni, tahun depan baru main. Jangan memalukan saya. Jadi tuan-tuan pilih tengok gerai-gerai ada di luar tu. Ustaz, saya tak makan Ustaz kurma. Tak apalah, hang beli, hang bagi kat orang. Apa payah? Kan? Dia tak makan, tak orang beli dah, hang beli bagi kat orang. Boleh faham tuan sekalian? Kalau tuan-tuan tak buat duit, pinjam dulu duit masjid duk dah. Tapi nak bayar dua kali ganda, tapi bukan riba, maknanya satu bayar, satu wakaf. Cerita dia lagu tu. Boleh faham nah? Hak mana tak ada duit tuan sekarang, pinjam kat kawan dulu, balik rumah dulu pun tak apa. Balik rumah dulu, pergi ambil duit, lepas tu main pula. Depa akan tunggu sampai pagi esok. Kan? Kalau tuan-tuan betul-betul kata tunggu saat nak balik rumah, betul dia akan tunggu sampai pagi esok. Balik rumah dengan ayak tu ya. Jangan duk buat ayak orang mabuk ketum. Dia kata lagu tu, tunggu saat saya nak balik rumah. Sat tu yang takut tu. Sat tengok minggu depan baru main pula. Okey, kita berhenti dekat tu. Mudah-mudahan Allah Taala merahmati kita. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina siratakal mustaqim. Allahumma ij'alna alladhina yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsana. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. صلى الله وسلم عليه والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم.